Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Hari ini, Himpunan Turun Anwar. Sebenarnya siapa yang dalam bahaya? Siapa yang berdebar? Saya akan ulaskan perkara ini 3 jam sebelum himpunan tersebut. Berapa ramai yang datang kita bocorkan dalam video kali ini. Baiklah saudara-saudara sekalian, sebelum itu kita buat dulu mukadimahnya. Apa tujuan sebenar mereka nak membuat himpunan Turun Anwar ini? Saya ingin beritahu kepada Anda semua. Secara logiknya, Turun Anwar itu memang tak berguna langsung. Tiada faedah langsung untuk pembangkang, tiada faedah langsung untuk Malaysia, tiada faedah langsung untuk Anwar Ibrahim. Kerana himpunan itu boleh kata seperti hanya satu hiburan, hanya memberi harapan palsu kepada para penyokong Perikatan Nasional. Kerana sebelum ini kita sudah lihat kekuatan Perikatan Nasional sangatlah merosot yang sangat ketara. Dalam 3 PRK terkini, Nenggiri, Mahkota dan juga satu lagi, Perikatan Nasional kalah teruk di dalam kerusi-kerusi tersebut, yang salah satunya adalah kerusi favorit mereka. Kekalahan teruk itu memberikan isyarat bahwa Perikatan Nasional sudah hilang kunci, sudah hilang sokongan yang mendadak. Jadi, apa yang perlu mereka lakukan ialah mereka perlu mencipta satu naratif palsu bagi membuatkan para penyokong mereka kembali bersemangat semula. Sebelum saya teruskan ulasan penuh, saya nak perkongsikan dulu dengan Anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit kerana daya imun badan kita yang lemah, imun badan kita yang bodoh, imun badan kita yang mengganas dari dalam. Apabila imun badan kita menjadi kuat, diperkuatkan, diajar, dididik menjadi sangat bijaksana oleh terapi imun ini, maka imun badan kita akan bertindak kuat, bijaksana dan seimbang untuk melawan penyakit, menghapuskan segala akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Dengan peningkatan dan kebijaksanaan terapi imun ini, maka kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Lebih bagus lagi, akar penyakitlah yang dihapuskan. Terapi imun ini adalah halal. Terapi imun ini adalah diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Transfer Factor for Life ini juga lulus KKM. Dapatkannya sekarang melalui nombor telefon yang tertera. Jangan kau tunggu-tunggu sampai kau sudah melarat, baru kau menyesal. Ingat, peringkat awal penjagaan kesehatan, jaga imun badan kita. Baik, saudara-saudara sekalian, penyertaan Anda di dalam himpunan Turun Anwar sebenarnya hanya diperbodohkan. Tidak membawa sebarang keuntungan, tidak membawa sebarang perubahan. Siapa yang berdebar sebenarnya? Yang berdebar sebenarnya ialah Perikatan Nasional dan PAS serta Bersatu. Mereka lah yang sebenarnya berdebar, bukan Anwar Ibrahim. Kerana berapa ramai pun yang hadir dalam himpunan itu tidak menggambarkan sokongan rakyat Malaysia terhadap Anwar. Hanya menggambarkan sokongan rakyat Malaysia terhadap PAS dan PN. Jadi adalah memalukan kalau yang hadir tidak sampai 100,000. Ini menunjukkan betapa Perikatan Nasional sudah terlebih tidak disokong oleh rakyat Malaysia. Selain daripada itu, tindakan himpunan ini juga akan menunjukkan membuka aib, membuka pekung di dada, membuka pekung para pembangkang. Dan hari ini juga kita akan melihat sejauh mana Perikatan Nasional betul-betul kuat. Bukanlah kita yang berdebar, tapi Perikatan Nasional dan PAS yang berdebar. Himpunan Turun Anwar itu tidak lebih seperti satu kocakan mengail memancing di lopak di jalan raya. Tempatnya salah, waktunya salah, dan lebih penting lagi, tiada hala tuju langsung.
Saya pun tak tahulah apa sebenarnya niat pembangkang turun jalanan itu. Dan nak tanya juga kepada walaun-walaun yang akan turun itu. Adakah tujuan mereka turun itu mereka tahu? Tahukah mereka niat? Tahukah mereka sebab? Tahukah mereka apa yang akan berlaku? Kerana dilihat dalam media sosial, ramai juga netizen yang ambil peluang untuk menunjukkan kononnya mereka mahu turun jalanan. Tapi yang hairannya, yang turun-turun jalanan ini tidak menggambarkan kebijaksanaan rakyat Malaysia. Jadi, berapakah bilangan yang akan turun hari ini? Kita juga sebenarnya mahu melihat berapa sebenarnya yang turun. Dijangkakan tidak akan melebihi 10,000 orang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, turun Anwar tinggal saja lebih kurang 10 jam akan diadakan. Tapi yang mengejutkan ialah ini pendedahan terkini. Rupa-rupanya turun Anwar adalah sekadar hiburan. Kamu janji dulu share video ini supaya semua orang tahu bahwa tindakan turun Anwar itu sebenarnya hanya satu hiburan. Kalau tak percaya, ikuti terus ulasan ini sebab saya akan beritahu Anda bagaimana himpunan turun Anwar itu sekadar satu hiburan semata-mata. Hari ini pembangkang didakwa anjur perhimpunan hanya untuk menyedapkan hati penyokong sendiri. Di sebalik menyedari bahwa Perdana Menteri tidak akan letak jawatan. Okey, kita nak ulas sedikit tentang hal itu. Mukadimahnya sudah cantik. Anwar Ibrahim hanya akan letak jawatan kalau hilang kepercayaan di parlimen. Apabila Anwar hilang kepercayaan melalui undi, tidak percaya, dia akan letak jawatan. Anwar sudah beritahu pun kalau dia kalah dan terbukti tiada jumlah, dia akan letak jawatan dengan cara baik. Bermaksud semua yang ikut himpunan jalanan esok itu, kamu hanya diperbodohkan oleh tindakan para ahli politik yang menunggang semata-mata untuk kepentingan parti dan kepentingan diri mereka. Anda sebenarnya tanpa Anda sedar ditunggang untuk mencapai matlamat mereka. Iyalah, mudah saja cerita. Pembangkang tahu bahwa himpunan itu tidak akan ada apa-apa maknanya. Anwar Ibrahim tidak akan letak jawatan, apalagi dipecat. Siapa pembangkang untuk memecat mereka? Memecat Anwar. Jadi, betullah apa yang dikata oleh penulis ini, bahwa para pembangkang, para penyokong sebenarnya tertipu hidup-hidup. Himpunan itu sebenarnya hanya untuk menyedapkan hati penyokong sendiri supaya lebih bersemangat dan tidak mati semangatnya. Perikatan Nasional sadar bahwa api kemarahan, gelombang hijau mula hilang. Jadi mereka timbulkan satu suasana baru supaya gelombang hijau yang pernah ada dulu itu akhirnya hidup balik. Tapi nampaknya hidupnya itu mati segan, hidup pun tak mahu. Macam begitu. Baiklah saudara-saudara sekalian. Sebelum itu saya perkenalkan dulu kepada Anda semua. Ini Transofactor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita sukar sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang lemah dan bodoh. Kita juga sering kena penyakit, mudah kena penyakit, dan juga mudah sangat untuk jatuh sakit karena imun badan kita yang lemah. Tetapi bayangkan, terapi imun ini mendidik imun badan kita menjadi bijaksana dan menjadi kuat. Imun badan kita itu serupa seperti tentera di dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita itu dididik, tentera itu diajar menjadi kuat, mengenal antara musuh dan kawan dalam tubuh badan kita, senang pendek cerita, kita sembuh daripada semua jenis penyakit, kita dielakkan daripada sebarang jenis penyakit, dan kita kuat untuk melawan penyakit. Dapatkan produk ini melalui nomor telepon yang tertera, dan paling penting, produk ini adalah penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran pada abad ini, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan di Malaysia, lulus KKM dan juga halal. Dapatkannya sekarang, jangan bertangguh-tangguh. Baik, saudara-saudara sekalian, kita teruskan.
Himpunan Turun Anwar di Dataran Merdeka. Pada hari esok, nampaknya menjadi pentas berubah menjadi permainan angka. Daripada jangkaan asal kehadiran kononnya 500.000 orang yang dibuat Perikatan Nasional, kemudian mereka naikkan lagi kepada 300.000 orang. Sudah ada dalam kalangan pemimpinnya yang kononnya meramalkan peningkatan sehingga 10 kali ganda kepada 500.000 orang peserta. Baru sebentar tadi lagi seorang pemimpin Perikatan Nasional buat lawak lagi. Dia jangka 1 juta orang akan berhimpun di Kuala Lumpur. Kita tengoklah esok berapa kerat yang akan berhimpun. Sebelum ini dalam mengharapkan kehadiran 3 hingga 5 ribu orang dalam protes turun Anwar di Shah Alam 6 Julai lalu, perhimpunan anjuran parti-parti pembangkang itu hanya mampu menarik lebih sedikit daripada 300 peserta yang rata-rata dianggap mengecewakan. Timbalan Ketua Pemuda PAS, Hanif Jamaluddin, memberi alasan protes itu diadakan secara kecil-kecilan untuk meningkatkan kesadaran ramai terhadap ibu segala perhimpunan di ibu negara pada Sabtu yang diharap mereka dapat memberi isyarat jelas dan lantang terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim supaya meletak jawatan. Barangkali mengambil iktibar daripada jumlah kehadiran kecil di Shah Alam itu, polis menjangkakan kehadiran antara 10.000 hingga 15.000 orang di Dataran Merdeka pada esok. Lantas menugaskan hanya 2.000 anggota bagi menjaga keselamatan dan ketentraman awam. Ia bagaimanapun tidak menggambarkan ketidakyakinan polis terhadap keupayaan pembangkang menggembleng jumlah kehadiran lebih besar kerana dalam apa keadaan sekalipun, pihak berkuasa sentiasa bersiap siaga untuk meningkatkan jumlah kekuatan mengikut keperluan. Daripada awalnya menyasarkan 50.000 orang, Ketua Pemuda PN Afnan Hamimi meningkatkan jangkaan kepada 300.000 orang yang didasarkan kepada maklum balas ahli parti gabungan, NGO, mahasiswa dan juga masyarakat awam yang menyatakan komitmen untuk hadir berhimpun dan berkempen. Kita tahu bahawa pada 25 Julai akan ada satu perhimpunan yang berlangsung dan ramai rakyat Malaysia dijangka hadir dengan anggaran melebihi 300 hingga 500 ribu orang, kata ahli Parlimen Arau Sahidan Kasim pada sidang media di Parlimen menggambarkan cukup untuk memenuhi beberapa stadium dan melimpah ke jalan raya. Kami menuntut dengan harga minyak turun seperti diumumkan Anwar Ibrahim, semua sekali kos pengeluaran boleh turun dan dengan itu harga barang mesti turun. Kami menuntut supaya harga barang diturunkan dan tangani kos sara hidup rakyat tambahnya. Saudara, apa yang menjadi perhatian kita beramai-ramai di sini ialah beranikah pembangkang memberikan tawaran? Jangan kamu tuntut Anwar saja, sekarang kamu juga pembangkang wajib memberikan tawaran. Beranikah kamu berjanji kalau kamu jadi kerajaan, kamu boleh buat apa yang kamu mahu Anwar Ibrahim buat? Atau Anda langsung tak mempunyai idea bagaimana untuk menandingi Anwar? Karena dapat dimengerti, kita dapat meramal sekarang bahawa apa yang berlaku nanti, pembangkang tidak akan dapat menandingi apa yang Anwar Ibrahim lakukan. Saudara-saudara sekalian, seorang lagi aktivis politik yaitu Regi Jesse Ritaudin mengatakan bahawa pembangkang sedang mengambil kesempatan terhadap ketaksuban dan keterdasakan penyokong mereka, khususnya pentadbir ataupun pentaksub PAS, dengan menimbulkan persepsi palsu bahawa dengan turun beramai-ramai untuk berhimpun dengan disertai rakyat biasa, Anwar boleh ditumbangkan. Maknanya perhimpunan ini bukan ditujukan kepada ahli parlimen, bukannya ditujukan kepada Anwar. Ia ditujukan kepada penyokong tegar mereka sendiri. Ini jadi hiburan kepada penyokong mereka kerana pembangkang juga tahu penyokong tegar PH, penyokong tegar BN dan penyokong dan atas pagar tidak akan hadir perhimpunan itu. Ia di kalangan mereka sendiri sahaja. Jadi hiburan kepada penyokong. Sebabnya pembangkang takut akan hilang lebih ramai penyokong mereka pada ketika PRU 16 secara rasmi masih lambat lagi. Regi juga menonjolkan fakta bahawa pembangkang diukur daripada keputusan PRK Ninggiri, Mahkota dan Air Kuning telah gagal dan keciciran semakin ramai penyokong mereka.
Dalam pada PN hendak memberi gambaran bahwa mereka mampu membawa satu gelombang perubahan besar supaya mereka kekal relevan, gabungan pembangkang sebenarnya dalam keadaan kelang kabut gara-gara ada banyak pergelutan yang mereka tahu rakyat sudah lihat. Muhyiddin Yassin, pengurus CPN, panggil perjumpaan PAS tak ada. Kemudian diketahui PAS dengan bersatu ni retak tunggu nak belah. Kemudian semua ni punca antaranya disebabkan pergelutan siapa nak jadi Perdana Menteri antara bersatu dengan PAS dan di dalam bersatu sendiri. Ini menyebabkan pembangkang tiada hala tuju. Kekalutan kemelut ini menyebabkan pembangkang tidak terurus, maka perjuangan mereka tidak ada apa selain tak setuju saja serang kerajaan sampai ada kalanya tersasar teruk. Ada kalanya menjurus kepada fitnah, tidak lebih dari itu. Dia tidak ada kemantapan dari sudut perjuangan, tidak ada hala tuju, tidak ada perancangan rapi. Strategi apakah cara mereka boleh menang? Tidak ada. Hakikatnya pembangkang sendiri tidak yakin boleh kekal 74 kerusi yang ada pada PRU16. Dalam keterdesakan itu, gambaran dibuat kepada penyokong sendiri sebenarnya yang mereka takut akan tercicir bahwa jika Anwar turun, perhimpunan ini dan gambaran diberikan ramai rakyat akan turun, Anwar boleh ditumbangkan. Ini adalah permainan persepsi, menunggang keresahan dan ketaksuban penyokong sendiri untuk kepentingan mereka kerana mereka takut hilang penyokong yang ada. Pembangkang kata rakyat dah tolak kerajaan madani dan akan berlaku perubahan besar. Sebenarnya tidak, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.